keluar daripada bumi Mekah Al-Mukarramah, yang mana kita entah bila lagi akan sampai ke Kalau Ustaz yang beri Mekah pada ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita untuk sampai lagi Amin. beribadah dan memandang kepada Kaabah Al-Musharraf. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita membaca doa Qiraat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آمين آمين يا رب العالمين. Itulah dia sepotong ayat Al-Quranul Karim yang mana solat Isyak pada malam tadi telah diimamkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais, Abdul Rahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Saya ni bercakap ni hidung jadi tersumbat Sama. sebab duk bau Al-Baik kuat sangat. Jadi Syekh Abdul Rahman Sudais pada rakaat pertama solat Isyak pada malam tadi dia membaca 2 ataupun 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Manakala rakaat yang kedua beliau membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Imran. At-Taubah. At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Antara faedah ataupun hikmat ayat Al-Quran surah At-Taubah 2 ayat terakhir ini, laqad ja'akum, itu antara hikmatnya adalah, kata ulama, siapa-siapa yang hafal 2 ayat terakhir surah At-Taubah laqad ja'akum hingga akhir dan dia ingat pada hari tersebut, pada hari kemudiannya, pada hari yang dia ingat dan dia boleh baca itu, dia tak akan mati pada hari itu. Jadi kalau kita terlupa kalau kita terlupa, katakan esok keesokan harinya kita hafal dah tapi kita nak baca tersekat, nak baca tersekat, dan orang bagi kepala ayat laqad ja'akum, kita nak baca tak boleh, orang sambung lagi nak baca tak boleh, sambung lagi nak baca tak ingat. Itu tanda tak lama lah. Itu hikmat ayat Quran. Itu amalan-amalan ulama Mekah. Kita sarankan hafal. InsyaAllah. Ini kita ada persediaan. Ulama kata kalau kita hafal ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah, kita tidak akan mati pada hari tersebut walaupun jatuh daripada tempat tinggi, walaupun meletup tak mati. Itu hikmat ayat laqad ja'akum rasul, dan telah terbukti sekian banyak. Ini amalan-amalan orang tua-tua dulu yang lepas mayat akan baca laqad ja'akum. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah menyelesaikan amal ibadah kita sepanjang kita berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan lihatlah ke kiri dan ke kanan kita, inilah dia batu-batu tanah haram
bumi Mekah Al-Mukarramah yang kita akan selalu rindu. Dan inilah dia suasana kedai-kedai, suasana orang yang begitu ramai, yang begitu sesak, yang jarang-jarang kita dapat lihat di tempat-tempat yang lain. Walaupun bersesak-sesak macam mana sekalipun tuan-tuan, tetapi antara kebaikan yang diamalkan selalu di kota Mekah Al-Mukarramah adalah memberi salam. Yang mereka betul-betul mengamalkan apa yang Nabi kita pesan, afsyus salam. Ya ayuhan nas, afsyus salam. Wahai sekalian manusia, kamu sebarkanlah salam, sama ada kamu kenal ataupun tidak kenal. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, inilah dia lorong-lorong jalan yang kita lalu ini, namanya Jalan Al-Jurhum. Jalan purba, jalan yang wujud sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebelum Nabi Allah Ibrahim lagi, namanya Syari' Al-Jurhum, Jurhum. Puak ataupun golongan yang datang, apabila mereka nampak daripada jauh ada burung-burung berterbangan mengelilingi sesuatu, pasti di sana ada air. Maka mereka datang dekat, rupa-rupanya memang sungguh ada air, namanya air Zam-Zam. Zam-Zam maknanya kumpul, iaitu Siti Hajar alaihissalam kumpulkan air Zam-Zam, kumpul. Nabi kita bersabda dan Nabi kita mendoakan kepada Siti Hajar. Nabi kita bersabda, maksudnya semoga Allah Ta'ala merahmati Siti Hajar, ibu Nabi Ismail. Kalaulah tidak kerana Siti Hajar mengepung kolam Zam-Zam dan dia buat dalam bentuk telaga, nescaya air Zam-Zam ini akan penuh ke seluruh muka bumi ini sehingga membinasakan makhluk-makhluk yang lain. Itulah dia air Zam-Zam yang ada dengan kita sekarang ini, bertong-tong di bawah kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki, kita dapat check-in air Zam-Zam ini dan membawa pulang ke negara kita, Malaysia. Ada juga grup-grup tertentu yang tak nak ambil risiko. Mereka khawatir tak dapat bawa pulang air Zam-Zam. Ada yang langsung tak gunakan cadangan. Saya cakap cadangan pun kata kalau kita beli air Zam-Zam di Mekah, kerana kita bawa pergi ke airport Jeddah. Ada yang menolak cadangan dan pulang tanpa air Zam-Zam lah. Kita mengambil risiko juga. Risiko tak lepas di airport. Tapi kalau tak bawa, confirm tak lepas. At least kita boleh mencuba, saya boleh nego dekat kaunter bila Zam-Zam tu dah ada dengan kita. Tapi kalau Zam-Zam tak ada dengan kita nak cik apa? Memang confirm tak ada lah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah dia kita semakin keluar daripada kawasan bumi Mekah Al-Mukarramah. Dan tuan-tuan, kita sudah menuju ke bumi Jeddah. Kita dijadualkan akan check-in sekitar jam 9 malam dan kita akan berlepas sekitar jam 1 pagi. 1 pagi waktu Jeddah, waktu Mekah samalah. Dan kita akan tiba di Malaysia setelah mana penerbangan 9 jam setengah ataupun 9 jam. Kita akan tiba di Malaysia jangkaan masa sekitar jam 3:15 minit petang. Jika tuan-tuan ada waris yang akan datang ambil, bagi tahu kepada waris yang kita akan keluar daripada kawasan airport sekitar jam 4:30 petang. Sebab tak nak keluar barang lagi dan sebagainya. Kalau hujan lagilah lambat tuan-tuan. Kalau hujan di KLA tu, saya pernah ada pengalaman hujan sampai 2-3 jam. Sebab barang-barang tu dia ada, bila tambah-tambah kalau ada botol Zam-Zam, bila kena air hujan dia tidak ada bumbung. Daripada perut kapal terbang tu dia keluarkan beg kita dan air Zam-Zam letak atas troli dia. Nak masukkan ke rolling tempat ke KLA tu tidak ada bumbung. Jadi akan basah menyebabkan ada tersangkut di rolling dan sebagainya. Itu yang lama. Jadi kita harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah dia kata Mekah Al-Mukarramah. Kita boleh tengok di sebelah ruangan hadapan kita, tengok sebelah kiri pas sana tu, ruangan yang kecil-kecil yang warna coklat itu semua rumah penempatan kebanyakannya orang Kelantan, orang Patani duduk di situlah. Sekitar ada 8,000 orang rakyat, 8,000 orang Melayu tinggal di Mekah sekarang. Kita boleh tengok tu rumah kecil-kecil sana tu. Kalau nak duduk rumah situ boleh lah. Saya pun alhamdulillah ada adik-beradik, ada 30-40 orang adik-beradik di Mekah yang dapat kerakyatan Saudi.
Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala telah banyak mempermudahkan segala urusan kita. Segala urusan kita kalau tuan-tuan perasan daripada kita tiba di airport Madinah sehinggalah kita pulang semula ini, Allah Taala telah banyak mempermudahkan urusan kita. Ini adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri. Nabi kita bersabda, kalau nak tengok nikmat ni macam mana, tengok orang yang Allah Taala tak beri nikmat, maka kita akan ingat apa yang Allah Taala telah beri kepada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, betapa pilunya hati kita mungkin sekarang kita tak rasa, tapi apabila kita balik ke negara Malaysia, kita akan teringat dan merindui bukit-bukau, rumah-rumah, udara-udara, suasana-suasana yang berada di kota Mekah. Terutama sekali kenangan-kenangan kita berada di Mekah. Ada yang dapat mencium Hajar Aswad berkali-kali, walaupun tidak dapat. Ada yang tidak dapat mencium Hajar Aswad, tapi Allah Ta'ala telah rezekikan kita untuk sampai ke sini, berbanding dengan hamba-hamba Allah yang lain yang begitu mengharapkan kepada Allah. Mungkin ketakwaan mereka lebih tinggi daripada kita, mungkin ketakwaan orang yang tak dapat pergi itu lebih tinggi daripada kita, tetapi kita yang buat dosa setiap hari ini Allah Ta'ala panggil dan sampai juga menjadi tetamunya. Pernah beberapa kali saya lihat ada sebahagian jemaah-jemaah orang Malaysia di KLIA, masa nak masuk airport, masa nak masuk pintu kapal terbang, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba terduduk sehingga tak dapat terbang, diterbangkan oleh airlines. Itu maknanya mungkin Allah Ta'ala tak panggil lagi. Kita fikir bila kita dah beli package umrah, dah bayar wang, dah bayar duit, dapat itinerary, confirm terbang. Itu satu tanggapan yang salah. Confirm kita akan sampai ke Mekah, itu satu tanggapan yang salah. Betapa ramai orang yang dah beli package umrah, tiba-tiba sampai hari nak terbang, tiba-tiba tak dapat terbang, ada masalah teknikal, ada masalah-masalah tertentu. Bahkan tuan-tuan sekalian, kita ni antara grup yang beruntung, kerana beberapa hari selepas kita terbang itu ada pernah berlaku beberapa kali delay flight Malaysia Airlines sehingga 4-5 jam delay, sehingga sampai di Madinah tu pukul 1 pagi. Kita kira okey lagi, sampai Madinah pukul 7.30 pagi, 7.30 malam, 8.30 malam. Ada flight bila delay flight ni, dia sehingga membawa kepada sampai di airport Madinah lambat, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, letih, dan sekarang harinya ada ziarah lagi dan sebagainya. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Saya, tuan-tuan sekalian, setiap kali saya mendapat jemaah-jemaah dan saya mendapat tuan-tuan tarikh lahir tuan-tuan, tiap orang saya ada dengan saya tiram bagi, kerana untuk saya buat agakkan masa mula-mula ketika mana saya akan buat setiap daripada mutawif, dia akan dapat tarikh lahir setiap jemaah dia, betul nak tengok dan nak agak siapa yang orang yang muda, orang yang dewasa dan orang golongan veteran. Jadi tuan-tuan sekalian, setiap kali saya dapat name list dan juga tarikh lahir, saya sangat-sangat gembira dan sangat-sangat bersyukur kalau ada orang-orang yang kita kata orang tua, orang yang berusia mungkin dalam 70-an, 80-an apatah lagi dalam grup saya. Sejak pada zaman berzaman dulu lagi lah saya berjadi mutawif ini, kalau ada orang umur 70 ke atas, 65 ke atas, saya yakin dan telah terbukti bahawasanya Allah akan memudahkan urusan kita. Bukan orang muda, bukan sebab orang muda, tapi dengan adanya Tok Wan, nenek. Kerana Nabi kita, saya berpegang dengan hadis Nabi kita bersabda, Al-barakatu ma'a akabirkum. Keberkatan itu ada bersama dengan orang-orang yang tua dalam kalangan kamu. Bahkan, saya ulang sekali lagi, Nabi kita bersabda, Al-barakatu ma'a akabirukum. Keberkatan itu ada bersama dengan orang-orang tua dalam kalangan kamu. Pernah saya buat grup, ada seorang makcik umur dia 87, naik wheelchair 87. Masya Allah tuan-tuan sekalian, saya rasa daripada awal hingga akhir grup saya dipermudahkan urusan. Mungkin bulan 2 hari tu, bulan 2 2022 ni, dipermudahkan urusan tuan-tuan sekalian daripada awal hingga akhir. Sedangkan kami datang 5 grup, 4 grup banyak tersangkut, tapi grup saya ni Allah Ta'ala mudah. Kaunter orang mutawif lain dia cekah macam tu je. Dengan saya ni dia tak kata apa. Bukan kerana berkat yang ada pada diri saya, tidak, tapi dengan saya yakin kalau ada orang tua-tua, usia-usia yang veteran, saya yakin Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita.
Bahkan Nabi kita SAW bersabda, 3 sebab, 3 golongan ni kenapa Allah Ta'ala tangguhkan bala bencana. Kalau ikutkan Tuhan nak turunkan bencana kepada kita 24 hours, 24 jam, 24 saat, 24 jam. Dalam bahasa Thailand je dia panggil song si 24 jam. 24 jam tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan turunkan bala kepada kita kalau ikutkan dosa-dosa kita buat. Tetapi kerana 3 golongan ini, Allah Ta'ala tangguhkan bala yang dia nak turunkan. Nabi kita bersabda, yang pertamanya, kerana ada bayi yang menyusu. Bayi yang menyusu tak bersalah. Kalau tidak kerana ada bayi yang menyusu, tentu di tempat tersebut Tuhan turun bala. Yang kedua, kerana ada binatang-binatang ternakan yang meragut rumput. Ada kambing, ada lembu, ada kuda, ada ayam, ada itik. Disebabkan ada binatang-binatang macam ni, ada kucing yang mereka ini binatang-binatang yang tidak bersalah, maka Allah Ta'ala tangguhkan sementara azab dan siksaannya ke atas orang penduduk yang buat bala bencana kepada Allah, yang buat bala pada kita, yang buat dosa. Itu yang kedua, binatang. Yang ketiga, poin saya yang ketiga. Yang ketiga adalah kerana ada orang-orang tua yang rukuk dan sujud pada waktu malam. Walaupun bukan pada waktu malam, tetapi mereka sembahyang 5 waktu macam kita. Mereka sujud dan rukuk, kadang-kadang sampai bungkuk 2. Kadang-kadang walaupun tak dapat sujud di bawah, duduk atas kursi sujud. Tapi ada orang tua yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan orang tua tentang dosa dia buat tu cerita lain. Tentang orang tua, siapa yang maksum. Manusia tak ada yang maksum. Tapi orang tua yang masih lagi berzikir pakai tasbih, yang masih lagi bersujud dan bersembahyang kepada Allah Ta'ala, yang berzikir kepada Allah Ta'ala, mendoakan untuk ahli keluarganya, ini adalah penahan bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, itulah dia besarnya, agungnya kelebihan orang-orang yang semakin tua daripada kita. Sebab itulah Nabi kita dalam banyak-banyak hal, Nabi kita mengungkapkan tentang kelebihan-kelebihan kita menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Apatah lagi ibu bapa kita, apatah lagi guru-guru kita, apatah lagi orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, orang-orang yang mengasihi kita, apatah lagi kaum kerabat kita. Bahkan dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, sedekah, antara sedekah yang paling afdal sekali adalah pertamanya kita sedekah kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita. Kita tengok ahli keluarga kita, ada tak yang sakit, ada tak yang susah. Itu yang lebih aula, lebih afdal kita sedekah berbanding kita sedekah kepada jiran sebelah rumah kita, berbanding kita sedekah kepada jauh-jauh. Mungkin kita nak buat sembelih kambing di bumi Mekah, nak dapat pahala, itu satu hal. Tapi tidak ada maknanya kalau jiran kita yang susah, jiran kita makannya tak ada, makannya tak tahu mana, tak macam kita, tiba-tiba kita buat sembelih kambing di Mekah, nak dapat pahala tanah haram. Nabi kita kata lebih aula jiran kita. Nabi kita bersabda lebih aula daripada jiran, lebih aula, lebih penting adik-beradik kita. Kalau kita jamu kawan-kawan makan, kita jamu jiran tetangga makan, tiba-tiba adik-beradik kita sendiri susah, ataupun kita punya ahli keluarga, saudara mara kita sendiri susah, maka perkara itu dinilai dari sisi agama tidak begitu besar apa yang dia buat bagi makan pada jiran. Mungkin hubungan dengan jiran baik, tapi hubungan sesama keluarga ada yang tak berapa baik, itu akan tidak berapa baguslah kalau dari sisi agama kita. Yang paling penting kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah dan hablum minnas. Dan apa yang dirahmati Allah sekalian, jadi tazkirah Allah. Kalau sekalian dirahmati Allah sekalian, saya akan berikan pasport, nak sambung bagi pasport pada tuan-tuan.